Thank you. Akif, terima kasih kerana mengucapkan hai yang pertama sekali. Rekod, saya kena sebut nama awak, Akif. Yang lain, mana. Apa cerita yang lain? Hai. Welcome Batrisha, Adib. Sihat ke? Adib Hakim, Alifa. Alhamdulillah saya sihat. Terima kasih kerana bertanya. Setia. Alhamdulillah. Rindu nak jumpa rasa. Ya kan Adib? Tak jumpa juga kita kat Bangi kan? Fatin, so dah makan? Alhamdulillah dah makan. Cuma belum makan angin je. Okey. Ani Suraya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, awak tanya saya ingatlah saya lagi tak? Kalau awak bagi nama je, manalah saya nak ingat. Saya tak boleh tipu. Kalau tak gambar mungkin saya tengok insya-Allah. Macam nama Adib Hakim, nama dia memang saya ingat. Najiha, apa khabar? Ani Suraya ramai. Anisha, ni pun namanya unik ni. Batrisha Safia, ingat. Ani Suraya ramai, Ani Suraya. Allah minta maaf lah ya. Kami ambil course lain tapi minat biologi. Boleh. Awak ambil engineering sekarang pun tak universiti boleh join. Sebab topik hari ini adalah topik yang sangat berkaitan dengan semua orang. Laki, perempuan, tua, muda, kanak-kanak takut. Kanak-kanak takut. Tapi mungkin mak ayah pada kanak-kanak dan juga orang-orang dewasa berkaitan dengan apa? Penyakit jantung. Ya, percayalah ini memang dalam silibus bio form 4, biologi form 4 tapi sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Jam dah menunjukkan 1.53, tak apa, tertunggu jap yang lain. Sambil tu saya nak mengatakan bahawa negeri Selangor rasanya mungkin dah dah mula terpukul hari tu. Negeri Selangor terpukul apabila hari tu dikalahkan oleh negeri Sarawak. Dan terus Sarawak jatuh dan sampai sekarang Selangor kekal nombor 1. Ingat lagi tak? Awak rasa agak apa tak yang saya sebutkan ni? Apakah pertandingan antara Selangor dan Sarawak sekarang ni? Hai Zarif, apa khabar Zarif? Kepada mereka yang mendengar, agak-agak awak tahu tak apa yang saya cakap ni? Apakah nombor 1 yang Selangor tengah berusaha berjaya menjatuhkan Sarawak. Sarawak jatuh daripada takhta nombor 1 sehari sempat. Ya, Fatin. Kes COVID-19. Hari itu Selangor terpukul ya sebab Sarawak tiba-tiba naik atas. Sekarang ni Sarawak dia jatuh, Selangor kembali ke takhta. Jadi ini bukan perkara yang patut dibanggakan. Tak patut, tapi sesuatu yang merisaukan. Sekolah nak buka kan? Sekolah nak buka. Tapi setakat ni daripada kes-kes pembukaan sekolah rendah dan juga SPM hari tu, alhamdulillah tidak ada kluster COVID yang besar-besar. Tak ada. Jadi janganlah ya abang-abang kakak-kakak form 4 bila awak masuk sekolah awak yang buka trend baru. Trend iaitu kluster sekolah menengah. Jangan. Jadi sila beringat kita masih lagi belum menang. We are still not winning yet. Belum lagi menang. Kita kena terus beringat, kita kena terus jaga SOP. Walaupun tak kira lah golongan bangsawan ke golongan yang bukan bangsawan ke, kita kena jaga kita dan juga kita kena jaga daripada orang lain terima COVID daripada kesalahan kita. So, ada kemungkinan sekolah tutup lagi ke so? Ada. Kalau tiba-tiba kita kena gelombang keempat, gelombang kelima, tak mustahil. Sebab apa? Siapa follow vaccination? Kadar pendaftaran vaksin untuk COVID-19 berapa persen dah sekarang? Agak mengecewakan. Tapi dah ada vaksin. Ya, ada vaksin, tapi masalahnya yang daftar kita target mesti minimum 80% populasi Malaysia. Under 18 tak boleh. Ya. Under 18 memang tak payah ambil sebab tak ada lagi kajian eksperimen vaksin yang tunjuk sebarang data untuk mereka bawah 18. Tapi at least yang dewasa ni, yang dah matang ni, dah boleh kahwin ni. Jadi mereka ramai lagi yang belum register. Jadi awak, wahai ejen-ejen dakwah biologi saya, tolong sebar-sebarkan, tanya-tanya pada ahli keluarga, tanya-tanya pada saudara mara, dah register ke belum? Itu je. Dah register ke belum? So, kalau anda 18 boleh ambil vaksin, anda 18 boleh mati ke? Mana saya tahu, tak ada data.
Tak ada. Sir dah install ke? Dah, of course. Takkanlah saya nak cakap benda yang saya tak buat. Kan? Awak ni macam baru kenal. By the way, ada yang baru ke? Kalau ada yang first time jumpa saya, yang baru nampak first time saya berceloteh di depan ini, jangan heran. Dan juga welcome kepada dunia belajar online bersama dengan MC Plus. Oh, Syahidah, awak baru. Welcome. Thank you for joining us. Anyway, jam dah tunjuk 1:57, lagi 3 minit kita akan mulakan untuk sesi ilmu free. Hai sir, saya baru. Apa khabar Brittany? Hai, welcome. Kepada mereka yang baru join, welcome. Terima kasih kerana sudi join MC Plus. Harap-harap anda akan rasakan 1 jam anda bersama saya pada hari ini adalah merupakan 1 jam yang sungguh bermakna, yang sungguh berfaedah kepada awak semua. Ramai yang aku dah baru ni. Azam. You ke Azam baru? Aduh, ramai tu. Sekejap. Ramai yang keluar nama ni. Sekejap. Saya tengok tengok. Tadi ada saya terlepas nama. Cakap dia pun baru juga. Hai Riana. Anisha dah. Saya macam kenal Anisha ni. Farisha, hai, apa khabar? Budak akaun masuk bio boleh. Nolina Yasmin, hai. Izan Abiha, hai. Siapa lagi? Syifa Hana, apa khabar? Husna Insyirah, Natasha, panjang, hai. Azam, berapa kali awak nak hai ni? Tapi hai Azam, apa khabar? Anisha ni bukan Anisha ke? Nur Eliana, apa khabar? Hai, apa khabar? Saya sihat ke? Alhamdulillah saya sihat. Amira, Nani, Akif, hai. Izia Syiau, Adriana Izadi, Aisyah, Nurul Huda, Amira, lama tak jumpa. Ya betul. Alifah, hai. Harapnya anda semua sihat-sihat bersama family. Vanessa, susah saya sebut. Arman, sir, dalam BM ke BI? Dua-dua sekali. So, I'm going to teach mostly in BM, most of the explanation, but from time to time, I will also translate it into English as well. Kepada anak-anak murid saya, mereka dah tahu pelasian, saya memang juga tidak meninggalkan mereka yang belajar dalam BI ataupun DLP. Don't worry about it. Don't worry. Sir, ajar bab berapa, sir? Meriwether? Ini yang kita akan belajar hari ini. Satu topik kecil dalam bab 10, tapi sangat bermakna dan sangat-sangat berharga nilai ilmunya. Sir, how to pro bio? Tip yang saya nak bagi ni, dia sama macam tip sejarah tau, tapi advance sikit lah. Pertama, belajar bio ni, apa patut kita buat? Awak bila baca buku bio, macam ni, kan? Ada banyak ayat dan saya yakin bila awak tengok macam ni, mudah untuk merangsang otak kita untuk terlena, insyaAllah. Tapi, macam mana cara untuk tak lena? Pastikan bila awak baca buku lagu ni, macam ni, pastikan sebelah awak ada kertas conteng. Ada yang ingat, very good, betul-betul. Ada kertas conteng kat sebelah. Kertas conteng maksudnya kertas yang awak boleh buang. Dan bila awak baca buku bio, awak nampak istilah yang berpelik, ada poin penting kat sini, awak contengkan. Awak buat macam anak panah. Lagu ni, macam ni lebih kurang. Sekejap. Saya nak tunjuk, saya dah moden sikit. Contoh. Apa kita buat kat sini? Contohnya, amalan menjaga sistem peredaran tanah. Amalan merokok, itu tak penting. Yang pertama, penyakit kardiovaskular. Awak mungkin susah nak ingat macam mana nak eja kan? Tak keluar. Sekejap. Kardiovaskular. Macam ni. Nampak kardiovaskular, tulis sebelah tu. Kemudian awak tengok apakah jenis penyakit dia. Awak tulis kat conteng kat bawah. Contohnya yang kita nak belajar hari ni. In English, is what we call it the atherosclerosis, and then it could become arteriosclerosis. Alamak. Minta maaf, tulisan saya agak comel di situ, tapi harap awak boleh baca. Tapi inilah cara dia untuk study sebenarnya. Bila awak baca biologi, nampak istilah-istilah yang pelik-pelik, jangan lupa untuk awak conteng-conteng. Dari bila awak conteng-conteng, insyaAllah dari situ awak akan mula menghafal dan mengingat istilah yang pelik-pelik dan mula memahami dan dapat bayangkan konsep-konsep biologi. Boleh jadi kardiologis. Siapa-siapa yang berminat nak jadi pakar jantung, kardiologis, doktor, farmasis, doktor gigi, saya doakan semoga insyaAllah awak akan terus kekalkan minat awak teruskan kekal semangat awak, jihad awak untuk menjadi doktor, untuk menjadi frontliner pada masa akan datang. Teruskan usaha dan kuatkan semangat, insyaAllah. Cardiothoracic surgeon. Wow, ini memang memerlukan orang yang tangan tak bergetar. Very good. Ramai yang minat jadi pakar bedah jantung. Very good. So,
Jadi doktor cinta boleh ke? Boleh. Itu namanya ilmu psikiatris. Ada orang cakap, bukan saya cakap, ada orang cakap, so boleh jadi doktor cinta tak? Saya pun kadang ada orang rujuk pada saya bab cinta ni, insyaAllah. Okey. Doktor gigi, Doktor Hepa. Ini memang student saya ni, ataupun student seipal awak ni. Hepa maksudnya hati. Okay, very good, very good. So first time jumpa saya. Okay, boleh. Fisiologi, boleh. Hepa di jalan. Hepa kepada mereka tak tahu, hepa maksudnya hati ya, hati kat sini. Hati kat sini hepa. Jadi orang kata hepa di jalan raya. Jauh di mata, dekat di hepa. Aduh, ini baru. Dayah, terima kasih Dayah kerana mengembalikan kepada biologi. Dia kata hepatitis, penyakit yang berkaitan bengkaknya, the inflammation of the liver. Okey. Se ialah buah hepa se. Saya adalah buah hati saya. Okey, macam mana tu? So, how to spell HEPA? HEPA, H-E-P-A-R. Alright, hari ini kita akan gabung sikit-sikit. Kita conteng-conteng main-main sikit. Guna TV dan juga guna whiteboard. Mostly, HEPA for example. Okay, this HEPA. What your guys are writing at the moment dalam screen. So, what topic is this? Today's topic is about what? About chapter 10 about the cardiovascular diseases. Okay, isu kesihatan berkaitan dengan jantung. Okay guys, jam dah menunjukkan 2-3 minit. Saya rasa tak perlu tunggu yang lain. Jom, mari kita mulakan. Boleh? Alright, jom. Tak payah tunggu yang lain. Saya rasa yang lain pun kalau dah hari cuti kan, tak ada yang baru lepas sekolah, kelas online, tak ada kelas tambahan, tak ada. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Hello. Warga Pelasian, Form 4. Assalamualaikum dan salam sejahtera daripada saya, tutor biologi anda, Sir Zaki. Selamat bertemu, selamat berkenalan kepada mereka yang baru first time jumpa saya, yang baru first time join Dunia Online MC Plus. Dan tidak lupa juga, selamat datang kembali kepada pelasian-pelasian yang sudah lama tidak bertemu, yang sudah lama tidak join dan mengambil kesempatan sesi ilmu free ini. Kami sangat berbesar hati, kami sangat happy, we are so happy, we are so glad, and we feel very lucky to have you guys in our world, in our life. Our main hope, harapan utama kami ialah kami mahukan anda semua, tak kira yang pelasian ataupun yang lama dah jadi pelasian, yang belum lagi jadi pelasian ataupun baru jadi pelasian hari ini, kami sangat-sangat berharap agar awak mendapat manfaat, agar awak mendapat banyak faedah daripada sesi ilmu free for the whole week. Jadi guys, benda-benda baik, perkara-perkara yang baik jangan simpan sorang-sorang. Sila sebarkan, sila bagi tahu kawan-kawan awak, makcik-makcik, pakcik-pakcik awak yang mungkin minat dengan biologi ataupun subjek yang lain. Sila bagi tahu, boleh join ilmu free di MC Plus secara free. Serious free. Alright guys. Okay, jadi hari ni apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak belajar? Hari ni for Form 4 Biology, kita akan masuk bab 10 yang saya boleh garanti semua tak belajar lagi kat sekolah. Kan? Lepas tu saya pilih tajuk ni, bab 10. Tapi kenapa saya yakin sangat nak ajar bab yang jauh ke depan? Kerana bila kita bercakap tentang isu kesihatan, when we talk about any health related issue regarding chapter 10, InsyaAllah awak akan ingat kerana ini memang sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Saya yakin awak ada follow baca-baca berita di dunia atau di Malaysia berkaitan dengan orang yang tiba-tiba tak bangun tidur. Kan? Faham? Apa jadi? Tiba-tiba tak bangun tidur, rupanya dah tak ada. Dah meninggal. Kerana heart attack. Ada pernah dengar cerita, ada awal tahun ni atau hujung tahun lepas, seorang jejaka muda umur 30. Tengok lebih tua daripada Sir Fatih awak umur 24 tu. Ya, umur 30. Main badminton ke main futsal, tiba-tiba rebah, meninggal. Rupanya kat heart attack. Dia tak obese, dia slim. Imagine guys. Ini isu tentang heart attack, masalah penyakit jantung bukan saja di kalangan lelaki tapi juga among the females, among the ladies, adalah merupakan satu perkara yang menakutkan. Masya Allah, ada kat sini share, ayah saya pun meninggal kerana serangan heart attack.
Tajiah daripada saya, mohon harap banyak bersabar, banyak bertabah. Jadi guys, ini adalah merupakan realiti dan saya yakin sangat daripada kita ada juga yang mungkin terjejas daripada penyakit serangan jantung. For your information, in the whole wide world, di seluruh dunia ini, kematian berkaitan dengan masalah kardiovaskular, death from cardiovascular problem is among the top in the world, antara yang tertinggi di dunia. Sebab itu, bagi saya bila kita belajar topik ini, bukan saja untuk SPM, not just for our SPM, for your SPM, tapi juga menjadi peringatan kepada anda bermula dari sekarang untuk diri sendiri dan juga untuk insan tersayang di sekeliling anda tentang betapa pentingnya menjaga diri kita daripada penyakit kardiovaskular. So, the question is, how can we able to protect ourselves from this cardiovascular problem? Macam mana kita nak lindungi diri kita daripada penyakit ini? Mari kita belajar. Ada yang sebut tentang CPR, Cardiopulmonary Resuscitation Technique. Itu merupakan teknik untuk sedarkan seseorang yang kita perasan tak sedar, tidak ada heartbeat, tidak lagi bernafas. Kita boleh gunakan CPR untuk sedarkan dia semula. Now, guys, mari kita masuk topik yang berkaitan dengan biologi. First of all, apakah yang saya sebut kardiovaskular? First of all, awak kena faham the word in the cardiovascular terms. Apakah masuk cardio? Cardio refer kepada jantung, BM dan BI sama, cardio. Vascular refer to the blood vessel ataupun the blood circulatory system, saluran peredaran darah kita. Maka bila kita sebut penyakit kardiovaskular, dia merujuk kepada penyakit yang berkaitan dengan jantung and also berkaitan dengan salur darah badan kita. Jadi, dalam bab biologi form 4 chapter 10, what should we learn? Apa patutnya kita belajar? Kita akan belajar kita akan belajar berkaitan dengan apa? Kita akan belajar beberapa jenis penyakit di dalam buku teks. Saya nak tunjuk dulu nama-nama penyakit tersebut dan lepas ni awak akan bersama dengan saya di whiteboard sebelah. Kita akan tengok apakah main point, key point tentang penyakit kardiovaskular. So yang pertama sekali, kejap. Kan? Jantung-jantung awak masih ingat lagi tak? Awak dah belajar waktu form 3. Bab pengangkutan, transport. Ingat kan? Yes, very good. Jantung kita duduk kat mana? Jom kita recall balik sebelum kita punya penyakit ni. Pertama, so where is the location of our heart? Kat mana terletak jantung kita? Dada sebelah kiri, ya. Selalunya sama paras selalunya kalau ini memang waktu saya belajar dulu jantung selalunya berada dekat dengan nipple kiri kita, nipple kiri kita berdekatan dengan paras ketiak kita. Dan dia bukannya tegak, bukan melintang, tapi condong. Saya ingat lagu ni. Kemudian saiz dia on average ialah sebesar penumbuk manusia, our fist, ini adalah saiz average jantung kita. Terletak saya ingat macam ni, ada 4 chamber, ada 4 bahagian, atas atrium, bawah ventricle. Kemudian jantung ini bersambung dengan 2 jenis blood vessel, bersambung dengan 2 jenis salur darah. Ingat lagi tak? Arteri dan vein, kan? Very good. Vena dan arteri. Nak tanya, so awak fikir sikit, which one will transport the high pressurized blood? Yang mana membawa darah bertekanan tinggi? Arteri. Yes, exactly. Arteri lah yang angkut darah bertekanan tinggi. Apa bukti darah itu bertekanan tinggi? Saya rasa awak pernah tengok kot movie di mana ada manusia berdiri, kena pancung, and then darah keluar. Pernah tengok? Pernah terbayang? Jadi darah tersebut, guys, ikut kajian, on average, dia boleh terbang tinggi mencecah 3 meter. It could reach up to 3 meter height. Imagine. Nak tunjuk apa? Tekanan darah dalam badan kita, the pressure of the blood within our artery is very, very high. Tengok tekanan yang sangat tinggi kerana perlu untuk edarkan darah, must able to distribute all the blood to the whole body at the right pressure. Itu utamanya otak
kita, guys. Jadi ini awak kena ingat balik, kena recall balik betapa arteri sangat-sangat penting. Dan jikalau arteri tersebut gagal untuk mengedarkan darah pada tekanan yang betul, if the artery has failed to distribute the blood at the right pressure, it could cause a lot of damages on our system. Dia akan menyebabkan banyak masalah-masalah kepada badan kita. Antaranya, paling awak selalu dengar, otak. Masalahnya apa? Stroke. Yes, stroke. Ataupun nama lamanya dalam DM ialah angin ahmad. Stroke. Itu kalau di otak. Kalau di jantung, heart attack, myocardial infarction in English ataupun in BM dipanggil sebagai penginfarkan myocardium. Tengok di mana silibus awak SPM biologi. Sebelum myocardial infarction ataupun MI, orang medik sebut sebelum itu kita boleh tahu kadang-kadang kita ada problem jantung kalau kita selalu kena dengan penyakit bernama angina. BMBI nama sama, sebutan pun sama, angina, dan ada beberapa jenis angina. Lepas ni kita akan tengok sekejap. Jadi itu contoh masalah tekanan darah yang berbeza-beza kepada jantung kita. Kemudian apa lagi organ lain yang mungkin bermasalah? Buah pinggang. Ada lagi yang sensitif, mata kita. So itu contoh-contoh kalau masalah tekanan darah. Tapi kalau masalah salur darah tersumbat, if the problem is with the blockage of the artery, satu badan akan problem. Jadi jom kita tengok one by one nama penyakit-penyakit tersebut yang berkaitan dengan sistem kardiovaskular kita. Ikut saya ke whiteboard sebelah, guys. Alright. Kejap. Kepada mereka yang baru, inilah merupakan setup kami di studio MC Plus. Ada TV, ada juga whiteboard untuk kegunaan, untuk kemudahan anda bila belajar bersama dengan kami. Alright guys, jom kita tengok. Pertama sekali, kalau ikut silibus SPM Biology Form 4, apa penyakit pertama yang awak kena tahu? Penyakit yang dipanggil sebagai, in English is atherosclerosis. In BM, ejaan dia very simple. Sclerosis. Now, kalau awak tengok betul-betul, dalam buku teks awak ada dua penyakit yang namanya lebih kurang sama. Yang pertama atherosclerosis, yang ini. Yang kedua adalah apa yang dipanggil sebagai arterio. Ini arteriosclerosis. Apakah kaitan antara dua ini? Dan yang mana satu abang, yang mana satu alung, yang mana satu angah? Jawapannya yang atas adalah alung. Dia yang datang dulu. So atherosclerosis will occur first, and then if there's no action, if there's no treatment, sekiranya tidak ada rawatan, sekiranya tidak ada perubahan daripada atherosclerosis, dia akan boleh merebak menjadi penyakit yang bernama arteriosclerosis. So boleh alert kat situ. Tapi persoalannya, apakah ia atherosclerosis? Atherosclerosis dia merujuk kepada problem yang berlaku dalam salur darah arteri badan kita. It will occur in the artery. So what happened? Jeng. Imagine this is the artery wall. Apa yang terjadi? Tiba-tiba sahaja. Bukan tiba-tiba, minta maaf. After a few years ataupun selepas beberapa ketika kehidupan yang tidak sihat, pergi mamak, order mi goreng, teh tarik kau-kau, lebih kau-kau manis, lepas tu balik rumah, tak dapat tidur, makan pula chips, pagi besok pula makan roti canai 2 keping, cicah kuacang dal, contohnya tak exercise. Semua itu akan contribute kepada satu perkara yang akan terbentuk di dinding arteri kita. Dan inilah yang dipanggil sebagai apa? Ada sebut ayam goreng. Aduh, lapar lah tu. Ini yang dipanggil sebagai the plaque. In BM, ejaan ni senang. In English is like this, ya. The plaque. Ya. The plaque. Plaque macam ni. Untuk apa kita kata? Merupakan satu masalah, satu mendapan, an accumulation of deposits of lipid, cholesterol, dead tissue and also platelets. Merupakan satu mendakan yang terdiri daripada kolesterol, lipid, tisu-tisu mati dan juga platelet dalam darah kita. So ini adalah merupakan plaque yang akan terbentuk pada dinding arteri kita. Now,
Inilah yang kalau awak nampak menyebabkan salur darah kita tersumbat. This is the one that could block our blood vessels. Sekejap. Kita teruskan, kita tuliskan dulu list-list apakah perkara-perkara yang boleh terbentuk di plak. Yang pertama saya sebut tadi ialah lipid. Lipid is what? Lipid in our layman term is fat. Kemudian ada kolesterol. Sebab tu pernah dengar kan? Kolesterol. Kemudian apa lagi saya sebut tadi? Tisu-tisu mati, dead tissue, and also last kali ialah platelet. Ini bukan yang mesti ada. Ini adalah antara dia. Boleh juga yang lain. Contohnya, sel darah merah yang mati boleh akan melekat di sini. So guys, awak pernah kan terpegang lemak? Melekit kan? It's very cohesive, right? Melekit-lekit. So bayangkan, lemak tersebut, that lipid, right? Terbentuk di dinding arteri. And then, ada darah yang mengalir. There are blood that flow through the blood vessels. Maka pastilah perkara-perkara lain yang juga memati ataupun melekit macam lemak dan kolesterol akan melekat kat sini. Lama-lama dia akan jadi banyak. So, apa isu kat sini? What is the problem with a blockade? With a block blood vessel? Apa masalahnya kalau lumen ni tersumbat? Masalahnya guys, what happen? The flow of the blood will be disrupted. Akan menyebabkan tekanan darah bertambah tinggi. It will cause what we call as, semua ni akan menyebabkan increase in the blood pressure. High blood pressure ataupun NBM menambahkan tekanan darah. Macam mana boleh jadi macam tu? How? Okay. Macam mana boleh jadi macam tu? Simple. Awak semua pernah tolong mak siram pokok bunga atau siram abang kakak adik awak dari jauh? Bayang pakai hose, air tak sampai, apa awak nak buat? Awak akan picit, betul? Bila awak picit, what are you doing? You are constricting the hose. Awak sebenarnya tengah mengecikkan muncung hose getah tersebut. Dan apa terjadi kepada air? Air itu bertekanan tinggi. When the water has become high, has increased in the pressure, dia menjadi laju. Samalah macam darah kita. Nampak? Apa kaitan dia? When it's been blocked, bila dia tersumbat, darah yang keluar akan menjadi sangat laju. Inilah punca kepada apa kita kata sebagai tekanan darah tinggi. So this problem will lead to hypertension problem. Masalah hipertensi dalam PM. Okay. Tapi kan, special characteristics of atherosclerosis. Saya tambah sikit kat sini sebelum kita buat arrow. Apa ciri-ciri istimewa dia nak membezakan atherosclerosis dengan arteriosklerosis? Perbezaan dia ialah atherosclerosis, arteri kan masih apa kita kata kenyang. Or in English is still elastic. Apa maksud elastic guys? Bila masa awak main benda yang elastik, getah, awak tarik dia panjang-panjang, bila lepas, what happen? Dia akan kembali ke bentuk asal. It will return to the original form or shape. Itu elastik. Jadi bila arteri masih elastik, apa kebaikannya? Arteri dikatakan masih boleh melakukan proses vasodilation in English ataupun NBM, proses pemvasodilatan. Ini awak pernah belajar waktu Sains Form 1. Ingat lagi tak istilah ni? Asal saya ingat lagi tak? Okay. Vasodilation. Dilate daripada bahasa Inggeris meaning mengembang. Expand. Vaso maksudnya vessel. Maknanya vasodilation malah merupakan proses pengembangan salur darah. Pemvasodilatan maksudnya pengembangan salur darah kita yang paling utama ialah arteri. Itu pemvasodilatan. Apa opposite pemvasodilatan? Siapa ingat? Opposite. Versus apa? Ni. Versus apa? Versus. In English is what we call as the vasoconstriction. Ini memang nampak English senang nak faham because the word is very relatable. Constriction meaning constrict, makin kecil. Dilation meaning dilate. Tapi in BM ini nama kita panggil sebagai
pemvasocerutan. Ada pem kat depan. Ini namanya pemvasocerutan. Dia mencerut makin kecil. Okay, boleh follow? Boleh follow. Alright. Jadi, bila arteri masih kenyang, when the artery is still elastic, arteri kita masih lagi boleh mengembang dan juga boleh mengecil. Apakah kepentingan vasodilatan ni? What is the importance of vasodilation? Kepentingannya guys, bila kita di dalam keadaan yang sangat-sangat aktif, when we are doing rigorous activity, for example, bila kita dikejar oleh crush, awak lari, waktu tu aktif kan? Jom-jom kita bincang. Ini boleh keluar soalan biologi SPM. Dia suka bagi keadaan, give you a situation and then discuss. Okay. Bayangkan. Okay, jap saya tanya ni. Semua orang okey ke sekarang ni? Are you still following me? Macam Sir Fatih kata kan. Are you still following me? Boleh Okay, alright. Masih. Okay, good. So imagine, awak dikejar oleh crush. Awak lari. Alamak, terus keluar. Tak ada crush tu. Jap. Kepada mereka yang rasa awak tak ada crush, jangan gitu. Awak kena, baguslah. Maksudnya mungkin orang yang tengok awak sebagai crush. Okay, jom. Kita tengok sekejap. Bayangkan awak lari, dikejar oleh crush. So what happened to your body? Awak punya badan akan semakin aktif. Bila semakin aktif, guys, bila kita semakin aktif, what do our body require? Apa yang badan kita perlukan? Badan kita perlukan lebih banyak oksigen. Exactly. Badan kita perlukan lebih banyak oksigen. Dari mana datangnya oksigen? Oksigen datang daripada paru-paru, tapi dibawa ke seluruh badan, will be circulated to the whole body by using the blood. Yes, dibawa oleh darah kita. Jadi, ada orang pertikaikan, Sir, kenapa kena lari? Crush kejar kita pergilah. Kita malu, kita orang Malaysia, kita pemalu. Pandai betul awak jawab. Okay, fokus kat sini jap. Jadi yang pertama, oksigen diperlukan lebih banyak nak lari. Nak pergi ke seluruh badan. What happen? Kalau awak nak tambah banyak oksigen, awak ada option. Arteri kita mengembang ke mengecil untuk menambah oksigen yang boleh dibawa dengan cepat. Mesti akan dilate, mengembang. Sebab bila kita dilate, makin banyaklah darah boleh lalu pada masa yang sama. So it will allow more blood to pass through at the same time. Agree or not? Yes. Jadi bila kita aktif, guys, itu sangat-sangat membantu badan kita mendapat oksigen dengan cukup. Macam kes yang baru-baru ni. Sedih kan? Yang kes pengantin yang honeymoon dekat Tasik Kenyir. Lepas tu mati lemas. Aduh, kesian saya dengar. Siapa pernah belajar dengan saya tentang ini, topik ni, abang-abang kakak awak biologi form 5, saya rasa mereka mesti teringat cerita saya. Kalau awak pandai berenang sekalipun, janganlah mandi seorang-seorang. Confident sangat, terutamanya di awal pagi. Why? Macam mana? Dilate tu sama kendur ke? Ya, macam mengendur juga. Alright, berbalik pasal mandi. Guys, berkaitan dengan ni juga. For example, bukan sebab air laju kan? No. Bila awak berenang, swimming is a type of the perfect exercise. Satu bentuk senaman yang perfect. Kenapa? Bila kita berenang, kita guna seluruh badan, right? We are using the whole muscle in our body. Agree? Jadi bila badan kita, satu badan pakai exercise, exercise. Badan kita waktu tu perlu tak oksigen? Perlu sangat-sangat oksigen. Jadi, blood vessel kita patut tak dilate? Yes, perlu dilate. Masalahnya, bila kita berenang, awal pagi itu utamanya, air sejuk ke panas? Sejuk. Bila sejuk, what happen? Agak-agak awak, saudara kita, muka kita selalunya pucat ke merah bila berenang? Bandingkan yang lari. Muka kita pucat. Why? Why do our face become pale? Kerana salur darah kita mengecut. Because our blood vessel has constrict. Jadi bayangkan, awak berenang, kontra kan? Awak perlu banyak oksigen. Tapi awak punya blood vessel mengecil. Tu yang boleh jadi cramp. That's why our leg will become cramp. Dan tak kira pandai mana berenang sekalipun, kalau cramp, tak boleh berenang. Ingat ya, awak anak-anak kelas yang form 4 semua, ya. Jadi ingat ni. Inilah fenomena yang sangat penting. I telling you this story because why? The importance of vasodilation. Kepentingan
proses vasodilation kepada kita. Jadi dalam atherosclerosis, guys, arteri kita masih lagi boleh vasodilate. Jadi mendatangkan masalah tapi bukan masalah paling besar. Masalah paling besar apabila atherosclerosis bertukar menjadi arteriosclerosis, guys. Arteriosclerosis. Dapat agak tak? Apa perbezaan utama antara arteriosclerosis dengan atherosclerosis daripada cerita saya setakat ni? Boleh agak? Arteri tak kenyal. Yes, the artery will become hardened. Ini jadi isu dia, guys. So di sini perbezaannya, arteri sudah tidak kenyal ataupun kurang kenyal. Less or no, non-elastic anymore. In other words, artery has become hardened. Sudah menjadi keras. Maka, guys, katakan awak contohnya sekali lagi mungkin dikejar harimau. Contoh. Awak waktu tu dah ada masalah arteriosclerosis di jantung awak. What happened? Awak dah lari, boom. Patutnya arteri jantung kita ataupun kita panggil the coronary artery, arteri koronari, sepatutnya dilate untuk bagi banyak oksigen, tapi arteri kita dah harden. Here, dia degil. Kedegar orang Kedah kata. Dia tak nak mengembang. Dia kecil. Boleh tak bayangkan what happened to the heart? Apa jadi kepada jantung? Yes. Jantung akan mula rasa sakit. Itu yang boleh menjadi angina dan juga heart attack. Sebab itu, saya memang nak cerita dua ini dulu. Bila orang faham dua perkara berkaitan atero dan juga arterio, baru senang awak nak bayangkan penyakit hypertension, stroke, angina dan juga heart attack, myocardial infarction. Very good. Ada yang tanya soalan. So, kenapa tak mengembang? What is the difference? Structure dia, guys. Bila atero sudah menjadi terlalu lama. What happened here? Jeng. Persoalan dia ialah datanglah kalsium. Kalsium campur plak tadi. Inilah yang akan menyebabkan plak ini akan menjadi keras, menjadi hardened. Guys, awak dah belajar kalsium kan? Dah belajar kalsium? Kalsium buat anggota badan apa yang keras? Semua tahu ni kan? Tulang. Kalau tulang tak cukup kalsium, tulang senang tak patah. Yes, easy to be broken, right? Meaning, kalsium yang buat tulang kita keras. Bahan utama menjadikan tulang kita keras, gigi pun keras. Yes, exactly. Jadi bayangkan, kalau kalsium termendak, has been deposited with the plaque, dah masuk dalam plaque kita, maka dia akan mengeraskan arteri. Faham? Saya bukan ajar awak main hafal. Saya nak awak belajar cara logik dan gunakan pengalaman awak dah tahu perkara-perkara ini. Nampak? Senang tak ingat sebenarnya ni? Senang kan? So, plak tu boleh rapuh lah kan? Yeah, very good. Ni awak dah faham, nanti awak tengok. Apa masalah plak ada kawan awak kata, maksudnya plak tu mudah rapuh lah kan? For your information, bila kita ada plak, bahaya atero ni, plak ini boleh tercabut. The plak could dislodge itself. Boleh dislodge ataupun tercabut daripada plak tersebut. And then, what happen? Itulah yang akan boleh pergi ke otak, boleh pergi ke jantung, menyebabkan stroke, menyebabkan heart attack. Bukan terputus, dia tercabut ataupun in English dislodge from the plaque. Pernah dengar darah beku? Have you heard about the word darah beku? In medical world, darah beku kita panggil sebagai thrombus. Jadi thrombus datang daripada plaque. Darah beku datang daripada plaque. So nampak guys? Ini kalau atero, ini arterio. So now, do you understand about the difference, the main difference between arterio and also atero? Yes, very good. So kalau dah faham ini, jom mari tengok nama-nama penyakit yang berkaitan dengan dua ni. So, Bayu ada essay ke? Yo, ada essay. Oh, nak screenshot? Boleh. Alright, saya bagi awak 5 saat untuk screenshot fakta ini. Boleh. Okay, ready? Saya kira 5 saat je 7, 3, 8, 1, 10. Dah? Cukup 5 saat? So, kardiogenik shock. Okay, kardiogenik shock lain.
Itu memang advance. Sabar nak. Kita tengok dulu yang basic untuk biology form 4 boleh. Macam tu kira-kira. Cukuplah 5 saat. Alright dah. Jom, mari kita tengok whiteboard yang kedua. So, tapi sekarang guys, nak tunjuk kepada anda kat mana boleh problem. Tengok sekejap ya. Tengok sekejap sini. Jeng. Kita tengok dulu structure yang simple. Okay. Ni dalam buku teks awal. Bukan saya reka-reka. Can you see? This is an example of what we call as plug. Nampak? Warna kuning-kuning ni. Ini bukan ketumbuhan. Saya perasan ada orang kata macam ketumbuhan. No, this is not a growth. Ini tidak kira sebagai ketumbuhan. Kalau ketumbuhan, itu adalah cancer. Kepada mereka yang tertanya, ini muka surat 188 ya. Page 188 in your textbooks. So now, kepada mereka yang bertanya, nampak ni plug, nampak tak dia kuning? Bila nampak gambar kuning, apa awak bayangkan? Ya, lemak betul Dayah. Lemak, lipid, kolesterol guys. So kolesterol atau lipid dan lemak, dia akan termendam, it will deposit on the wall of the artery. Ini yang akan terjadi. Sel darah merah tak boleh tembus. Dan bila dia terhalang, boleh ada darah beku. It will block the flow of the blood within our artery. So ikut genetik ke apakah risk factor dia? Pertama, keturunan boleh. Ya, genetik. Kedua, jantina, gender. Agak-agak awak siapa lagi paling famous kena ni? Laki. Perempuan boleh tak kena? Yes, perempuan masih boleh kena. Dua perkara. Tapi yang sekarang zaman moden, yang ketiga, diet, pemakanan. Orang Malaysia, nasi goreng, nasi lemak, mihun goreng, roti canai. Petang pula bila dah lapar, pisang goreng. Donat, keria. Masya Allah. Minum petang nasi kandar. Alahai, nugget. Aduh. Nampak makanan Malaysia macam mana? Minyak. Dan semua tahu kan, minyak, oily food is actually fat. Kolesterol. Saya sekali makan 2 biji telur. So, apa kaitan? Okey. Sebab kolesterol kan? Okay, guys. For your information, kolesterol ada 2 jenis ya. Good cholesterol and bad cholesterol. So kalau nak makan telur, yang saya faham, ni sebab ada myth kata kalau nak makan telur, jangan makan telur kuning ke telur putih. Orang kata kan, sebab kolesterol jahat banyak kan. No, bila awak makan telur, makan je kuning hitam. Kuning putih tu, makan je. No, do not, it's not a major issue. Tak jadi masalah. Makan je. Dan telur kuning itu memang berkhasiat buat. Apakah penyumbang banyak kolesterol badan kita? Makanan berminyak, bukannya kuning telur. So makan je. Makan mentah. Okey, ikut selera masing-masing. Alright? Faham ya? Okey, jadi kolesterol yang penting awak elakkan minyak tu ya. Always avoid from the oily food. Telur kuning tak bersalah. Kesian dia. Membazir pun nak buang. Alright? Jadi itu ialah berkaitan dengan kolesterol. So now, banyak penyakit yang kita bincang ini, dia akan berkaitan dengan jantung kita. It will very relatable with our heart. So, nampak Sekejap, saya nak settlekan satu perception tau. Konsep yang ramai student ingat. Jantung kita dapat darah dari mana? Saluran oksigen dari mana, guys? Yang setakat ni yang sama ni awak ingat. Jantung kita dapat oksigen daripada salur darah mana? Arteri pulmonari. Daripada peparu, daripada kapilari. Jawapan dia bukan daripada aorta, bukannya dalam ventricle, bukannya dalam atrium. Jantung kita dapat darah ataupun dapat oksigen from this external artery, daripada arteri di luar permukaan jantung. Ini namanya coronary artery ataupun arteri koronari. Jadi semua ni kalau ni tak tunjuk habis, tapi daripada aorta dia akan keluar arteri kecil dan arteri ini akan cover akan tutup di seluruh permukaan jantung kita. Itu namanya arteri koronari. Now you know kan? Ramai yang baru tahu ni. Even ada yang pernah tengok. Very good. Jadi tak faham, so okay, tak faham. No problem. So guys, pertama sekali ingat ya, jantung kita pernah tak bercuti? Siapa kat sini pernah rehatkan jantung? Sebab kesian jantung. Tak pernah. Jadi bila jantung kita
every day, every second will beat itself without any stop. Akan terus berdenyut, tanpa sebarang henti. Tak ada holiday, tak ada pergi langkawi untuk honeymoon. Tak ada. Ya. Apa yang terjadi bila dia sentiasa berdegup? Awak rasa jantung kita perlu tak oksigen dengan banyak? Yes, of course. Perlu banyak oksigen. Persoalannya, oksigen tu nak datang dari mana? The question is, where would the heart able to gain the oxygen? Dapat daripada darah. Darah itu mesti keluar daripada aorta dulu. It must exit from the aorta first, and then from the aorta, darah itu akan lalu mengikut arteri koronari di luar jantung. Okay, faham? Boleh bayangkan? Ini namanya arteri koronari. Jadi kalau ada problem di sini, guys, jantung kita tak dapat oksigen. So, agak awak apa jadi pada sel? Kalau tak dapat oksigen, what happen? Sel itu akan mati. Yes, that cell will die. Akan mati. Alright, jadi jom, mari kita tengok apakah jenis-jenis penyakit yang berbahaya berkaitan dengan cardiovascular problem. So, awak dah tahu, kita ada atherosclerosis dan juga arteriosklerosis, dan penyakit-penyakit kardiovaskular ini akan datang ataupun boleh berpunca daripada masalah salur darah yang tersumbat. Okay. First of all, saya tulis dulu kata kunci di sini, salur darah tersumbat. Ya, ingat nak? Salur darah apa tersumbat? Arteri kita. So from this problem, the blockage of the blood vessel, the blockage of the artery, apa yang akan menjadi masalah besar? Ini penyakit-penyakit dia. So, arteri koronari. Okay. Kalau kita nak fokus, kita pergi kepada, boleh? Kita pergi ke arteri koronari. Tapi ada satu penyakit yang tak ikut arteri koronari. Jap. Bayangkan, kita ada salur darah tersumbat. Our artery has been blocked. What is the main issue? Main issue-nya akan menyebabkan oxygen supply reduce. Bekalan oksigen akan berkurang. Ini adalah kerisauan kita. This is our main worry to the blood vessel. Macam awak cakap tadi. Kalau tiba-tiba arteri koronari ni tersumbat, sel jantung kat ujung tak dapat oksigen cukup, maka sel jantung tu boleh mati. Dan agak gawat, bila ada sel kita mati, kita boleh rasa tak? Boleh. Kalau banyak. Kalau banyak. Sorry. Kalau banyak. Kalau banyak boleh. Jadi apakah tanda-tanda dia? Okey. Alang-alang kita dah sebut pasal koronari. Okey. Bayangkan masalah ini berlaku di mana? Berlaku di arteri koronari. Okey. Alright. Tengok ni. Arteri koronari yang tersumbat. Let's say our coronary artery has been blocked right now. Jadi bila dia block, akan menyebabkan dua masalah. Yang pertama, penyakit yang dipanggil sebagai angina. In BM dan BI, sama istilah dia, angina. Dalam buku teks awak, dia cuma cakap angina merupakan satu masalah di mana seorang akan mendapat severe chest pain. Ataupun kita kata in BM, sakit dada yang kuat. Kita kata severe chest pain. Sakit dada angina ni bukan heart attack. Belum lagi heart attack. Heart attack selalunya adalah merupakan satu serangan yang lagi sakit sampaikan kita boleh pengsan. Angina belum lagi. Angina ni kira maksudnya tanda-tanda awal orang tu ada masalah jantung. Tapi angina dalam buku teks awak dia tak explain. Angina, for your information, there are two types of angina. Ada dua jenis angina tau. Kalau awak tengok saya dah bagi handout. Perasan tak? Siapa perasan? Dalam app tersebut saya dah sertakan dia punya handout berkaitan dengan masalah ni. Kalau awak tengok handout tersebut saya dah listkan. Angina dia two types of angina. For information, BM, BI, ejaan sama Ejaan dia sama. Angina, BM dan BI. Now, angina dia two types. Ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah apa kita panggil sebagai unstable. Yang pertama ialah kita start dengan yang kurang bahaya lah. Yang kurang bahaya kita panggil sebagai stable
angina. Yang paling bahaya ialah unstable angina. So, apa maksud stable? Stable guys, bila kita ada angina, stable angina, maksudnya kita boleh agak tahu. Dalam beberapa keadaan, kita kena attack angina. Kita boleh dapat sakit angina. Contoh, what are the example of the situation that if we carries out that, if you are in that situation, we could be attacked by angina. Contohnya, awak tahu awak ada angina, tapi awak saja je minta crash kerja. Contoh. Jadi crash kerja, awak pergi kerja lagi, awak aktif, pum, sakit dada. Nampak? You can expect it to occur. Awak boleh agak-agak ramalkan itu boleh berlaku. Itu stable. Lagi, contoh. Awak angina problem juga bila keadaan yang sangat-sangat sejuk. Angin sejuk tiba-tiba, sakit dada. Siapa kat sini boleh proses? Kenapa tiba-tiba keadaan sejuk boleh menyebabkan sakit dada? Angina datang. Siapa dapat? Daripada cerita kita, daripada awal ni. Very good. Ramai yang ingat. Very good. Sebab bila sejuk, what happen to our blood vessel? Apa jadi kepada saudara kita? Dia akan constrict. Dia akan mengecut. Yes. Bila mengecut, boom. Ni kan dah block. Right? Blockage of the artery. Oxygen supply will reduce. Bekalan oksigen akan berkurangan. Sebab tu sakit. Sebab sejuk. Kan? Betul tak? Sangat sejuk. Itu contoh stable angina. Lagi, katakan lift apartment awak rosak. Kebetulan pula awak duduk kat Selangor, kena angkat air naik 5 tingkat. Itu kita boleh dapat stable angina. Jadi siapa-siapa yang ada family memang dia kata dia ada stable angina, jangan bagi mereka lakukan aktiviti berat. No can do. So, remaja boleh dapat tak angina? No. Remaja tak. Ini problem ni yang saya cakap ni kan, yang ni tak nampak, salur darah tersumbat. Ini semuanya berlaku, ya Allah, ya ilah. Yang ini berlaku perlukan masa. It will require time. Tapi janganlah sebab awak nak rasa awak dah mula mentenak lemak dia sekarang. Jangan. So average umur very good question. Apakah umur purata boleh dapat masalah ni? Dulu kita boleh katakan umur 40-an, 50-an. 50-an dah kira bahaya. Sekarang ni banyak dah kes orang muda dah kena banyak dah. Merisaukan. Jadi saya tak ada data yang terkini. Berapakah umur purata sekarang? Tapi daripada cerita-cerita, berita-berita yang awak dengar kan, banyak dah banyak umur 30-an dah mula kena sakit dada kan. Ini menjadi isu tau. Menjadi isu. So, kalau Beckham boleh dapat ke? Ini very interesting point. On average, tak silap saya daripada yang saya baca, golongan vegan dan golongan vegetarian, risiko untuk dapat heart problem adalah lebih rendah berbanding yang non-vegetarian. Tapi saya kena cek balik data yang fakta ini. Yang saya faham dan impression yang saya dapat daripada artikel, vegetarian diet protect our heart kerana kurang makan apa? Lemak haiwan. Logik lah. Antara lemak haiwan dan lemak tumbuhan, between animal fat and also vegetable fat, which one is more dangerous? Yang mana lagi bahaya? Animal fat, lemak tepu or saturated fat. Jadi untuk remaja macam awak masih remaja, saya pun remaja tapi saya remaja tua, awak remaja muda. Tolong jangan ada cita-cita menternak yang ini daripada umur awal. Tolong jaga dari sekarang. Tapi animal fat lagi sedap rasa. Kan? Itulah pasal benda sedap ni lah yang selalu jadi masalah kat kita kan. Penyakit. Alamak. Okay. Alright, jadi ni angina jenis stable. Apa pula unstable? Unstable guys, itu tandanya angina awak dah pergi masuk ke tahap yang serius. Dah teruk. Dah sangat-sangat teruk. Tapi tak jadi seteruk orang heart attack. Tak seteruk masalah orang boleh kena heart attack. Unstable angina, what happen? Bayangkan, awak tengah duduk atas sofa, tengah tengok Running Man. Sambil-sambil tu kat handphone buka video klip Blackpink nyanyi lagu kan, aiskrim tu. Tiba-tiba boom, kena sakit dada yang teruk.
Awak relax. There's no vigorous activity. You are not doing anything yang vigorous. Awak tengok pun macam tak ada perasaan emosi terganggu, tak ada. Tiba-tiba je boleh datang sakit dada, angina. Itu namanya unstable. We cannot predict. Kita tak boleh ramalkan. Jadi ini yang selalu problem. Bayangkan awak tengah driving, tiba-tiba kena unstable angina. Severe chest pain, sakit dada yang sangat kuat. So boleh mati ke sir? Angina selalunya tak menyebabkan kematian. Cuma cukup boleh menyebabkan kita pengsan ataupun sakit dada. Bayang kita tengah driving, sakit angina. Mohon mudah-mudahan dijauhkan ya, dijauhkan. Itu adalah angina. Selalunya ini berlaku bila kita ada atherosclerosis saja atherosclerosis. Kalau kita ada arteriosklerosis, guys, inilah yang menyebabkan penyakit, in English what we call as the myocardial infarction. Ya, in IBM, penginfarkan myocardium. Nama saintifik yang memang awak semua memang kena hafal. Memang kena hafal. Jadi macam mana nak hafal ni, guys? Semua tengok ni macam takut kan? So, kena hafal ke ni, so? Macam pelik je kan? Jadi macam mana kita nak hafal? Macam saya cakap tadi, bila awak jumpa istilah yang pelik-pelik macam ni, what should you do? Awak ambil kertas conteng, tulis kat sebelah. Mula-mula tulis, tengok ejaan di dalam buku. Tutup. Tulis kembali tanpa refer apa-apa. Dah tulis balik kali kedua, tengok balik. Betul tak awak punya cubaan kali kedua? Kalau salah, cuba kali ketiga. Ini maksud saya, conteng. Because ingat, memori manusia, otak manusia, guys, macam mana kita nak belajar senang? How can we able to study easier? Cara dia ialah kita kena ada visualize. Macam mana nak visualize? Kita tulis. Baca je tak cukup. No. Only by reading is not enough. Tak boleh. Awak kena tulis. Baru awak dapat rekod dalam otak awak. Faham maksud saya? Boleh ya? Sir, kalau salah eja, praktis sampai ejaan tu betul. Jadi kena cubalah kena cuba. So, kenapa asma boleh rasa sakit dada? Kerana tak cukup oksigen. Asma sebab constriction of the trachea and also bronchus. Kenapa tiba saya cerita pasal asma? Sebab tadi kawan awak tanya pasal asma lama, saya pun alamak kesian lah pula. Jadi asma, dia constriction of the trachea. Inflammation of the trachea dan juga bronchus menyebabkan selalu pernafasan kita makin kecil. Malah kan, for your information, kalau darah beku ni masuk ke dalam paru-paru kita, dia juga boleh menyebabkan sakit dada tau. Tapi sakit dada or chest pain, severe chest pain, sampai boleh pengsan daripada darah beku dalam paru-paru kita, nama dia ialah pleural effusion. Ini memang kan medical kan. For your information lah, yang sakit kerana masalah paru-paru. Sakit dada, masalah paru-paru ialah, tak salah saya, ejaannya macam ni ya, pleural effusion. Tak silap saya, nanti saya cek balik. Pleural effusion adalah merupakan masalah sakit dada tapi kerana darah beku di dalam paru-paru kita. The presence of blood clot in our lungs that block the blood flow, yang menghalang aliran darah dalam paru-paru. Tapi itu sakit paru-paru. Now, dengar ni. Myocardial infarction ataupun sakit jantung. Nama common dia ialah in English is heart attack. Tapi biasalah kita nak anak-anak Malaysia semua kena pandai istilah yang pelik-pelik. Inilah dia. Myocardial infarction adalah merupakan apa yang kita kata sebagai heart attack ataupun sakit jantung. Okay, now apa masalah kat sini? Ini selalunya berlaku kerana arteriosklerosis di dalam arteri apa? Dalam arteri koronari. In our coronary artery. Korono pula dah. Sebab saya ingat corona kot. Coronary artery. Ya. Coronary artery. So, can you imagine what happened? Arteriosclerosis tadi kita kata apa? Boleh tak dia dilate? Boleh tak dia mengendur atau mengembang? Arteriosclerosis? Nahi hai. Tak boleh. No can do.
Bayangkan pula awak pula tengah bergaduh dengan kucing awak. Ada pula tidur. Jantung awak tak dapat salur darah, tak dapat oksigen yang cukup. Ada heart tissue, ada tisu-tisu jantung awak mati di sini. Dia ni mati. Nampak ada kat situ label dalam buku teks awak menunjukkan bahagian tisu otot kardium yang mati. Ini yang akan menyebabkan sakit. Dan bila ada banyak tisu kardiak kita mati, agak-agak awak jantung kita boleh terus berdegup tak? Itulah yang menyebabkan siapa yang kena heart attack, jantung dia most of the time akan terhenti. It will stop. Tapi ada juga yang untung, dia kena heart attack tapi masih hidup. Dia cuma pengsan saja. Itu tak saya itu lagi banyak. Nampak tak? Nampak tak problem? Jadi yalah bayangkan bila ada tisu jantung tu mati, maka dia dah tak boleh berdegup dengan normal. It cannot continue to beat normally sebab ada bahagian yang mati. Sebab itu, ada tak yang mati yang tidur? Ya. Sebab itu, ada orang yang heart attack, dia couple dia tak perasan. Sebagai contoh siapa? Ini saya tengok yang saya famous ni. Saya guna artis bukan sebab apa, tapi nak tunjuk pada anda bukti bahawa contoh-contoh event yang mungkin pernah dengar. Arwah Ashraf Sinclair. Ingat balik? Seorang pelakon Malaysia yang famous, berkahwin dengan artis selebriti Indonesia, Cinta Bunga Lestari. Kan? Dia meninggal dalam tidur. Bayangkan. Dan memang, saya memang confirm heart attack. Imagine guys. Arwah pakcik saya pun sama. First cousin saya, dia pergi kejut ayah dia. Dia heran, ayah dia sejuk, tak sedar dia tidur. Heart attack. Kami suspect memang heart attack lah. Bayangkan. Jadi ini adalah merupakan masalah yang kita katakan, masalah myocardial infarction, di mana the oxygen demand has increased, keperluan oksigen meningkat, tapi salur arteri kita tak dapat berkembang, lack of blood supply, kekurangan bekalan darah, terus ada tisu jantung kita yang akan mati. Kesian sangat kesian. Yang pedih ulu hati. Yang pedih ulu hati ataupun heartburn tu lain. Itu masalah reflux. Namanya biasa menarik kan? Jadi sebab tu kalau siapa dah belajar medik, memang bila orang datang ke hospital cakap chest pain, banyak list dia tau. Banyak. Mula angina, pleural effusion, heart attack, lepas tu reflux lagi. Macam-macam kan. Alright. Jadi nampak ini adalah merupakan perkara yang best tau. Sebab tu siapa yang minat jadi doktor, you will be trained to become an detective tau. Awak akan di-training menjadi seorang penyiasat. Datang pesakit, dia tanya awak, dia beritahu awak simptom. Kan? Simptom sakit-sakit. Awak kena fikir. Ni sakit apa? Sakit apa? Mana boleh main tembak macam jawab soalan macam jawab soalan exam kan? Tak boleh tembak. You have to make the correct diagnosis. Awak kena siasat betul-betul dan kena cari hint-hint yang ada supaya awak dapat membuat diagnosis yang terbaik. Dan kes ini guys, nampak kan? Myocardial infarction, boleh. Ini baru tentang jantung. Masalah salur darah tersumbat dalam arteri koronari. Apa kalau berlaku dalam otak kita? So what would happen to us if this problem occur in our brain? Itulah kita panggil sebagai stroke. Masalah stroke. Ingat stroke juga berpunca daripada masalah salur darah yang tersumbat. Ini adalah merupakan masalah-masalah penyakit yang banyak kali berlaku di kalangan manusia. Jadi stroke, basically, apakah masalah stroke? Masalah stroke ialah ada tisu otak yang mati. The death of our brain tissue. Kematian tisu-tisu otak kita. Agak-agak awak, kenapa tisu otak boleh mati? Sebab tak dapat oksigen. Because could not get enough oxygen. Lack of oxygen. Tak cukup oksigen. Jadi daripada apa kita bincang tadi, agak-agak awak, kenapa boleh tak dapat oksigen? Daripada apa kita bincang sekarang? Bukan sebab panas. Bukan sebab panas. Agak-agak awak, kenapa boleh dapat tak cukup oksigen ni? Kat sini je. Sebab salur darah tersumbat. Because the blood vessel has been blocked.
Tapi kan stroke sebenarnya 2 jenis tau. Dalam bio awak dia cuma sebut stroke je. Stroke pun ada 2 jenis. Stroke ni angin ahmar. Ya, betul. Stroke ini angin ahmar. Pertama, kalau dia blockage ataupun disebabkan oleh salur darah tersumbat, ini namanya yang kita panggil sebagai non-hemorrhagic stroke. Oh, saya ajar awak. Ini advance lah. Ini namanya kita kata stroke tanpa pendarahan. Heat stroke lain. Stroke harbor lain. Stroke harbor lain. Itu kerana perubahan harbor badan kita yang terlalu tinggi menjejaskan tisu otak. Itu lain. Yang ini yang kita kata apa nama tadi? Pertama, non-hemorrhagic. Alamak, saya lupa dah ejaan yang tepat. Tapi asal ini memang ejaan dia. Non-hemorrhagic stroke yang pertama. Yang kedua, hemorrhagic stroke. Apa beza dia? Saya nak minta awak anak-anak pelajar berfikir sekejap dengan saya. Jom kita teka. Kita teka. Apa perkataan yang awak pernah tengok kat sini? Hemo. Hemo perkataan apa? Merujuk kepada apa guys? Merujuk kepada darah. Yes, blood. So kalau non-hemorrhagic maksudnya stroke yang tidak melibatkan pendarahan. Kalau hemorrhagic adalah stroke yang melibatkan pendarahan. Maksudnya ada stroke akibat salur darah berdarah, keluar darah, bocor. Non-hemorrhagic, darah tak bocor, tak keluar. Cuma dia tersumbat. Nampak? Ini tak ada keluar SPM lah. Tak ada. Ni just for your extra knowledge, for your information. Kalau stroke, apa-apa pun, apa yang terjadi, tisu otak kita gagal mendapat oksigen dengan cukup. Our brain tissue unable to receive enough or the required oxygen. Thus, the brain will die. Maka ada tisu-tisu dalam otak kita akan mati. So, ini bab berapa? Bab 10. Bab 10. Jadi guys, ini just for your information. Tak keluar SPM. Yang keluar yang ini. Okay, ingat stroke akibat masalah tak cukup oksigen. Jadi awak pernah tengok orang stroke macam mana? Kesian sangat-sangat kesian. Jadi yang paling common awak nampak dia tangan macam ni, kaki tak boleh bengkok. Tangan tak boleh lurus, kaki tak boleh bengkok. So, contoh, kalau otak sebelah kanan yang kena, lumpuh belah mana? Siapa tahu? If the stroke affect our right hemisphere, otak kanan, badan mana yang akan terjejas? Ramai tahu. Dia mesti opposite. Kalau otak sebelah kanan yang kena stroke, badan sebelah kiri yang akan affected. Very good. Dia opposite. Bayangkan jadi tangan tak boleh lurus. Kaki tak boleh bengkok. Dia terbalik guys. Dia akan menyebabkan masalah. So kalau mulut sengit, dia sama bahagian dengan otak. Kalau tangan kiri nampak macam ni, maka yang sengit macam ni. Dia aulit. Kalau kepala, dia ikut otak. Imagine kan. Ini adalah merupakan stroke. Ini kalau insya-Allah lah kalau masa kita akan belajar terutamanya bab-bab yang berkaitan otak dan juga coordination. Tapi macam mana kita nak cegah ni semua guys? Nak screenshot? Boleh. Macam mana kita nak cegah ni semua daripada apa yang kita belajar dah sekarang? Pemakanan yang pertama. Bab soalan dia suka tanya. Dia akan minta awak macam insaf diri sendiri. What is our advice for those who have problem? Dia kan suka tanya awak. Pertama, makanan, diet. Kedua, lifestyle, iaitu senaman, exercise regularly. Satu nasihat untuk diri saya sendiri juga. Yang ketiga, apa lagi masalah lifestyle yang orang Malaysia dan satu dunia suka buat? Laki. Merokok, smoking. Kawan pada smoking. Kalau overseas lah ya. Vape tak sangat sebenarnya. Yang selalunya smoking. Alkohol. Ini dalam syllabus alkohol, rokok, senaman, exercise. Yang pertama ialah pemakanan. Kurangkan makanan yang berminyak, berlemak. Dadah tak sangat ya. Namanya dadah yang cannabis, heroin, bukan. Itu bukan major issue untuk heart attack. Arak itu alkohol. Yes. Arak itu adalah alcoholic drinks. Tak jaga tidur. Kelima, awak boleh tambah. Kelima, stress. Yes, this is true. Ramai orang yang kena usia muda stroke, usia muda kena heart attack is mostly stress. Ada yang tanya soalan very advanced, what is Parkinson?
Parkinson, masalah bila otak kita tak cukup satu neurotransmitter bernama dopamin yang menyebabkan orang Parkinson tangan menggeletak. Oh, ini Eman. Kita akan belajar. Memang silibus biologi kita akan belajar pasal Parkinson. Best tak biologi setakat ni, guys? Saya nak tanya, anak-anak form 4 ni. Saya dapat info bila awak belajar bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Oh, macam boring lah. Apa belajar ni? Tapi when you learn the chapter at the end of fourth form, right? Bila hujung-hujung bab kita kata 4, awak akan nampak topik the best. Cerebral palsy. Yes, kita akan belajar. Memang dalam silibus SPM. Pernah dengar arwah Profesor Stephen Hawking? Pernah dengar tak? Yang hello everyone. Dia penyakit apa? Itu pun kita akan belajar, guys. Alright. Okay. Ada yang minta screenshot nak nangis dah. Okay. Sila screenshot. Sekejap. Dia betulkan balik. Okay. Saya bagi 5 saat. Cepat. Tumor ada? Ya, tumor pun ada, guys. I suddenly have the motivation to exercise. Thank you. Alhamdulillah. Saya dapat pahala hari ini. Mengajak anda exercise. Saya pun terasa juga lah sekarang ni. Saya pun kena exercise lah. Okay, anak-anak apa? Aduh, masa tak cukup lah kan. Aduh, memang. Ini baru satu topik tau. Chapter 10. Tapi banyak lagi yang kita akan belajar berkaitan dengan diri kita. Kebetulan keluar kat SPM. Awak boleh cek. Tanya mak ayah, tanya saudara mara, pakcik-makcik orang yang berdewasa. Mereka ada tak buat bacaan tentang penyakit-penyakit ni? Mesti adanya. Ada yang tak? Mesti adanya. Tengok mereka tak perlu belajar biologi. Mereka tak ambil SPM. Tapi mereka tetap mencari info berkaitan perkara ini kerana this affect everyone. Ini memberi kesan kepada semua orang. So, beruntunglah kita belajar bio untuk SPM. Pada masa yang sama juga kita kena fahamkan lebih faham tentang bahaya-bahaya penyakit di luar sana. Ada kata parents saya doktor. Tanya dia orang ada tak exercise? Okay, guys, anak-anak Popo, thank you so much for your time. Thank you so much for your participation. Terima kasih sangat. InsyaAllah saya doakan semoga kita semua dan keluarga kita. Pertama sekali tak boleh lupa doa-doa ni. Kita semua, saya doa sangat dijauhkan daripada COVID-19. Macam saya, for your information, saya bawa 2 minggu lepas, dah berapa hari nenek saya kena COVID-19 bersama dengan keluarga makcik saya. Nenek saya berumur 92 tahun. Yang cuba teka umur saya masih muda. Nenek saya 92 tahun. Tapi syukur sangat-sangat, keluarga makcik saya dengan nenek saya ni tak ada simptom. No symptom at all. Syukur sangat-sangat. Tak sangka keluarga terdekat kan tak ada yang terkena. So imagine, guys, first doa saya nak semua orang dari sekarang, tak kira ada ke tak ada, tak pernah kena apa benda tu, semua kita doa semoga COVID-19 kita. Dia cakap 19 tahun kan. Okay, saya benar serius. Mari kita sama-sama doa semoga COVID-19 ni cepat-cepat hilang. Seterusnya baru kita sambung doa kita yang lain. Iaitu apa? Semoga kita berjumpa lagi. Semoga kita dapat belajar lagi banyak-banyak perkara, benda-benda yang baru dan berguna untuk diri kita. So guys, until next time, please take care. Please stay safe. Bye-bye from me. Assalamualaikum. Salam sejahtera, guys. Bye-bye. Jaga diri baik-baik semua. Bye-bye. Bye-bye, guys. Take care semua. Bye-bye. Bye-bye. Jaga diri baik-baik. I see you and I see you. Bye-bye. And thank you so much. Thank you so much for your participation. Terima kasih kerana kehadiran anda. Terima kasih kerana anda sungguh sporting. Alright, guys. Okay. Saya endkan meeting sekarang. Bye-bye.